hari ni kita nak belajar tentang tajuk ubahan. Okey, ubahan. Ubahan ni dia wujud dalam kertas satu. Okey, dia wujud dalam kertas satu. So, dia ada 2 atau 3 soalan. Baiklah, sebelum kita mula ubahan atau kita mula menjawab soalan, saya nak mengajar tentang sedikit nota tentang ubahan. Okey, kita tengok sini . Ubahan. Ubahan ini sebenarnya ada 2 benda je yang kita kena ingat daripada ubahan. Iaitu ubahan secara langsung dan ubahan secara songsang. Okey, daripada sini ubahan ni dia menggunakan simbol begini. Jadi nak mudah ingat simbol ni, saya nyatakan sebagai you ingat berudu, iaitu anak katak sebab bentuk dia sama. Alright, kita tengok contoh soalan nombor 1. Y berubah secara langsung dengan X. Yang kedua pula, Y berubah secara songsang dengan X. Apabila disebut songsang, kita akan guna 1 per apa-apa. Dan saya dah maklum tadi, berudu mesti menjadi katak sama dengan katak. So, Y sama dengan KX. Ini kena ingat. Sama ya, berudu ni akan menjadi katak. Y sama dengan K darab 1 per X. So, ini adalah sama dengan K darab 1 K per X. Y sama dengan K per X. Dan awak kena faham K ini sebenarnya adalah pemalang atau nombor. Dan kita wajib mencari nilai K. Wajib. So, kena ingat konsep ubahan, iaitu berudu menjadi katak. Okey. Seterusnya, kita cuba tengok bentuk soalan dekat sini. Okey. Diberi, sekejap. Saya tengok buat dah lari. Diberi, sekejap saya nak highlight sekejap. Okey. Diberi P berubah secara langsung dengan Q. Dia sebut P. Kemudian baru Q. Jadi cara menulis P berubah secara langsung dengan Q. Ini berudu, saya dah cakap bila berudu kena tukar menjadi katak. Okey. Berudu tukar menjadi katak. So, P sama dengan KQ. P diberi 45. So, 45 sama dengan K darab dengan Q 15. Q 15. Nak dapatkan K bahagi dengan 15. Sebelah kiri pun bahagi dengan 15. So, hapus 45 bahagi 15 dapat 3. K sama dengan 3. Bila K sama dengan 3, awak perlu tulis semula P sama dengan 3Q. Hitung nilai P apabila Q 8. So, 3 dekat tempat Q diganti dengan 8. P sama dengan 24. So, mudah sahaja. Yang penting, daripada berudu menjadi katak. So, kena ingat benda ni. Ini saja yang you kena ingat. Seterusnya, kita akan pergi pada soalan kedua. Soalan kedua. Kita tengok soalan kedua. Jadual menunjukkan beberapa nilai bagi 2 pemboleh ubah X dan Y. Jika X berubah secara langsung dengan punca kuasa 2, Y. X berubah secara langsung dengan punca kuasa 2, Y. Ungkapkan X dalam sebutan Y. Ini maksudnya soalan hubungan. Bila datang soalan macam ni, kita mesti mencari nilai katak. So, daripada berudu, dia akan jadi katak. X sama dengan K
darab dengan punca kuasa 2Y. Kita akan ambil nilai yang mana? Kalau kita ambil nilai ini, katalah kita ambil nilai ini N, kita tak boleh dapat nilai K. So, kita kena ambil nilai ini. X awak digantikan dengan, sekejap, saya punya whiteboard dah lari. Okey. X awak digantikan dengan 36. K, punca kuasa Y digantikan dengan 81. So, 36 sama dengan K darab dengan 9. Awak nak K sahaja, hapuskan 9 dengan bahagi 9. So, sebelah kiri pun bahagi dengan 9. Potong. So, K dapat nilai 4. Jadi, hubungan yang sebenar adalah X sama dengan 4. Ni, kita lihat dekat sini. X sama dengan 4. Punca kuasa 2Y. Inilah jawapan untuk soalan A. Okay, soalan A. Okay, now hitung nilai N, B. Bila nak mencari B, nilai N. So, hubungan U adalah X sama dengan 4 punca kuasa 2Y. N awak duduk di bawah X. So, N sama dengan 4 punca kuasa 2, 144. Awak tekanlah kalkulator atau awak boleh congaklah 4 darab 12. So, N dapat 48. So, sangatlah senang sebenarnya. Janji awak faham daripada berudu menjadi tatak. Okey, seterusnya kita tengok soalan ketiga. Okey. Ini dia tak bagi, tapi dia buat ayat. Jadual menunjukkan beberapa nilai dua pemboleh ubah. Diberi M. Okey, saya highlight kat sini sekejap. Diberi M berubah secara langsung dengan punca kuasa 2N. So, daripada ayat ini, kita boleh tulis M berubah secara langsung dengan punca kuasa 2N. Okay. So, daripada sini, okey, ini berudu. Kemudian, daripada berudu, dia akan tukar menjadi katak. M sama dengan K punca kuasa 2N. Okey. Kemudian, okey, N huruf besar, huruf kecil pun tak ada masalah. Okey. Gantikan, nak ambil nilai mana? Kita ambil nilai yang ada dua-dua nilai. So, kita akan pilih nilai ini. M 1/3 sama dengan K punca kuasa 2 bagi 16. So, 1/3 sama dengan K darab dengan 4. Nak dapat K, bahagi 4. Bila sebelah kiri atau sebelah kanan bahagi 4, automatik sebelah kiri pun bahagi 4. So, hapus. K akan dapat berapa? K akan dapat 1/12. Okey? So, ini ungkapkan N dalam sebutan N. So, M sama dengan 1/12 punca kuasa 2N. Macam tu. So, inilah hubungan dia. Kita menggantikan nilai K yang kita dapat tadi. Okey, seterusnya soalan B, hitung nilai P. So, tulis semula hubungan M sama dengan 1/12 punca kuasa 2N. P awak duduk bawah M. P sama dengan 1/12 punca kuasa 2N, punca kuasa 2, 144. Akhir sekali, P dapat 1. So, awak punya hanyalah tekan kalkulator sahaja. Okey, ini adalah ubahan atau berubah secara langsung. Kalau kita nak berubah secara songsang, kita akan tengok dekat sini perubahan-ubahan songsang. Okey, ini contoh. Okey, so kita tengok soalan ubahan songsang. Diberi A, diberi A, saya bagi satu contoh dulu Saya nak highlight kat sini. Diberi A berubah secara songsang dengan B. Okay.
So, langkah pertama adalah kita tulis A berubah secara songsang. So, 1/B. Daripada berudu menjadi katak. A sama dengan K1/B. So, apa yang kita perlu buat? Kita perlu mencari nilai K, nilai katak. A awak 5. So, 5 sama dengan K1/B awak digantikan dengan 2. So, nak dapat K, gunalah kalkulator. K dapat 10. A. Hitung, ungkap A dalam sebutan B. A sama dengan, K awak 10 kan? 10 1/B. Atau A sama dengan 10/B. Faham? Inilah hubungan. Untuk soalan B, hitung nilai A apabila B sama dengan 0.5. A sama dengan 10/B. So, tempat B digantikan dengan 0.5. So, daripada sini awak akan dapat A bernilai 20. Hanya tekan kalkulator. Soalan C. B apabila A sama dengan 10. Tulis semula hubungan A sama dengan 10/B. A digantikan dengan 10. 10/B. Adik sekali tukar tempat. B sama dengan 10/10 sama dengan 1. So, sebenarnya sangatlah mudah. Ini adalah berubah secara songsang. So, ingat bila songsang mesti 1/. Apa? Ni you kena faham dekat situ ya. So, saya rasa cukup untuk hari ni. Ada 4 soalan secara langsung dan juga songsang. Next video, saya akan kongsikan soalan-soalan sebenar dalam SPM berkenaan dengan topik ubahan. Okey, itu saja. Selamat mencuba. Faham betul-betul konsep dan jangan lupa berudu dan katak. Okey, jumpa lagi. Bye.